Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try lah buat. Sebab kita tak ada jiwa, tak ada jiwa. Assalamualaikum. Sekarang aku nak pergi lay blok 125Z ni. Ni blok SLY ya. 125Z biru hari tu yang blok dia dah oversize tu kan. Lepas tu double R ni aku nak pump road baru. 125Z biru ni pun kita tukar road baru, tapi double R ni dia punya road dia bukan road double R tau. Dia punya road ni bukan road double R, sebab road ni KRZ ni. Sebab dia pakai blok PDK paku silang dia nak pakai piston paku silang, tapi nak pakai road KRZ. Jadinya kalau road KRZ dia punya pin ni 15 tau. Kalau RR dia pin 16. Jadinya kita bawa pergi bengkel. Kita pergi buat dua benda ni. Sementara tunggu Hakim datang bawa barang yang dia hantar tu. Lepas tu aku nak suruh dia hantar barang lain. Nak suruh dia hantar Grand Sub motor ni. Motor ni Grand Sub dia yang rosak. Dia punya rumah bearing okey, dia punya Grand Sub ni dekat rumah dia dah makan tau. Dia dah macam makan. Okey, sekarang kita pergi beli barang Kita pergi beli barang. Toyol dia basuh enjin 125Z tu. Full minyak habis dia. Aku terlupa isi minyak Minyak habis terus geng. Nasib baik dekat dengan pam minyak. Kalau jauh masak kita nak tolak motor geng. Motor dah lama tak bawa. Assalamualaikum. Hai. Macam ni apa ni? Dah kenapa road 125Z. Road 125Z. Mau boleh tak? Ya. Tu kan ni orang. Sayang apa? Kita tukar road kita pakai yang baik punya. Ini road KRZ kan ini. Pin 15. Sekarang ni aku tengah tunggu Grand Sub 125Z dengan Grand Sub double R ni Sekarang Apai tengah buat barang ni. Jadi kita tunggu Apai buat. Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita pasang enjin 125Z yang warna biru tu. Dia punya bearing semua aku dah tukar, dah masukkan baru. Cuma bearing dekat Grand Sub yang sebelah kanan ni aku belum pasang. Sebab bearing yang dekat situ oil seal dia dekat bawah. Kalau yang belah magnet dia kita boleh pasang daripada luar tau. Tapi kalau yang sebelah kanan tu, sebelah kelas tu, kita tak boleh pasang daripada luar oil seal dia. Lepas tu kita nak masukkan bearing tu, nak kena pakai heater. Dia tak boleh pakai benda ni dia tak boleh pakai benda ni sebab nanti oil seal dia terbakar. Okay, jadi sekarang kita pasang Grand Sub dulu. Pasang Grand Sub baru kita pasang gearbox Okay, sekarang Toyol akan pasang. Okay, bearing dia semua kita dah tukar baru. Bearing Grand Sub dah tukar baru. Bearing dekat sub kelas dah tukar baru. Bearing dekat sub gear pun kita dah tukar baru. Bearing 2 ni pun kita dah tukar baru. Lepas tu bearing yang kat sini je dah belum pasang. Bearing kat sini belum pasang sebab kat sini nak kena pakai heater kita tak boleh pakai benda ni. Kena pakai heater sebab bawah dia tu ada oil seal. Jadinya kalau kita pakai api tu nanti dia terbakar. Okey, sekarang kita tengok Toyol pasang. Toyol akan pasang Grand Sub dia. Kita dah ajar dia pasang. Jadinya dia akan pasang Grand Sub. Kita akan pasang Grand Sub dululah sebab kalau kita pasang gearbox dulu nanti susah geng nak pasang Grand Sub. Sebab Grand Sub ni kita nak pasang, kita nak kena jack tau. Jadinya kita pasang Grand Sub dulu baru kita pasang gearbox. Nanti aku akan tunjuk macam mana kita nak pasang gearbox 125Z. Ikat sampai dia rapat. Masuk tau. Tahan. Tolak tu. Ikat benda tu sampai rapat.
Okey. Ikat tu belakang. Tengok rod dia tak jejak dengan ikat slow-slow. Tengok, sambil tengok dia masuk lah. Masuk. Jadi macam gitu kalau kita nak pakai jet masukkan crankshaft. Sebab aku letak sprocket tu sebab dia sebagai macam wasir lah. Lagi sikit je. Okey dah. Buka balik. Okey. Tak payah. Buka ni je. Pusing. Sprocket dia keluarkan. Jadi macam gitu kalau kita nak pasang crankshaft. Sekarang kita pasang gearbox. Kita nak pasang kan, kita nak pasang gear ni macam biasa lah. Kita tengok yang besar mana, yang kecil mana. Kalau kita tengok dekat sini, yang kecil ni kan, okey, mana yang kecil ni dia dekat sub class, yang besar dua ni dia dekat sub gear, sub sprocket. Maknanya yang batang pendek tu dia dekat sini, yang batang panjang tu dia dekat sini. Batang pendek, batang panjang ni lah benda ni. Benda ni. Okey, jadi kita pasang gearbox dulu. Kawinkan dua macam ni kan. Lepas tu kita masuk dekat dalam. Okey, tapi sebelum korang nak masukkan macam ni kan, yang ini korang kena pastikan dia boleh naik benda ni. Gear yang ni. Korang tahan macam ni. Okey, masuk, baru masukkan. Macam itulah kiranya. Ni tahan, baru masukkan. Alamak, lupa lah. Toyol dia tengah pergi hantar gearbox 125Z. Dia hantar gearbox 125Z. Dia pergi tukar gear 6 sebab motor 125Z yang warna biru tu dia nak tukar gearbox, tapi gear 6 dia nak tukar RZ punya. Okey. Jadi Toyol pergi press gearbox sebab 125Z punya gearbox ni kan, kita kena press tau kalau kita nak tukar gear lah kan. Sementara tunggu dia pergi press tu, aku nak tunjuk barang-barang double R tu kan, double R yang warna gold tu kan. Barang-barang dia pagi tadi Toyol dah basuh Okey, jadi inilah barang-barang dia. Toyol dah basuh dia dah basuh, tapi gasket-gasket semua belum buang lah. Lepas tu casing dua-dua lah, casing 125Z dengan casing double R ni, semua casing kiri kanan ni kita nak spray. 125Z ni ikut colour asal 125Z. Yang double R ni aku tak pasti owner nak warna silver ataupun nak colour asal. Kalau nak colour asal aku kena tukar matte. Sebab double R kalau colour original dia ni, kalau original dia ni kan, dia tak kilat tau, dia warna matte. Okey, ni blok 125Z yang ni 125Z ni punya blok. Kita beli blok baru HLY. Lepas tu kita pergi hantar leh saiz 100 125Z. Lepas leh tu baru kita voting nanti lubang-lubang ni semua Tapi kalau blok HLY ni dia keras dia sama je macam blok aftermarket. Kalau blok original sedap sikit voting. Kalau blok HLY ni dia keras Jadi kita akan voting blok ni dengan blok ni, aku akan voting dengan blok double R. Blok double R M-Mate. Blok M-Mate double R. Itu pun keras juga M-Mate tu. Macam letak
atas besi dia punya mata voting. Kalau kita voting, kalau macam 125 ni dia taklah keras macam M8 tu. M8 tu dia memang keras sebab aku dah banyak kali jugalah voting M8 tu. Dia keras. Sebab tu kalau macam blok yang keras ni, kalau kita voting, dia punya slip tu nampak cantik tau, sebab benda tu keras. Dia macam besi. Kali ni kita dapat tengok lubang exhaust standard 125Z. Okey, kalau korang tengok lubang exhaust 125Z yang standard, nampak tak tu? Tu. Ni kan dia macam dia ternaik ke atas. Dia macam daripada sini dia rata, dekat sini dia naik ke atas gitu. Senang cerita dia tak luncur ke bawah. Buang je benda ni daripada yang hitam ni, buang je benda tu rata kan, biar dia tunduk ke depan. Itu pun dah memadai lah bagi kan. Dia melengkung tau, dia jalan sampai sini, sampai dekat hitam ni dia naik ke atas. Dia jalan sini kan, sampai dekat sini je warna hitam ni, dia naik ke atas macam tu. Dia mendongak, dia tak luncur ke bawah. Jadinya rata kan yang mendongak ni, bagi dia ke depan. Ni Toyol dah balik geng. Okay. Tak tahu barang kita ada ke tak ada. Lupa nak masukkan minyak lagi tadi. Bagus. Okay. Ring ada ring? Ring. Ada. Okay. Jadinya dia balik, dia bawa gearbox je. Gearbox dengan ring. Kita nak pasang motor ni, tapi itulah terlupa pula gearbox dia. Nak kena press. Okay, jadinya ni ring dia. Ring untuk 125Z yang saiz 100 tu. Betul ke? Betul lah. Macam ni pun betul. Tadi dia pergi tukar dua-dua geng. Aku suruh tukar satu, dia pergi tukar dua-dua Tak tahu kenapa budak ni. Dia pergi tukarnya dua-dua ni. Ini pun gear racing juga. Dia pergi tukar. Jadinya bila ini besar, gearnya tak jejak. Aku cakap kenapa gear tak jejak? Rupa-rupanya dia tukar dengan bawah sekali. Aduh, pening kepala. Pening kepala geng je. Jadi dia macam tu dia macam ni. Tadi kalau dia tukar yang ni, yang besar, tak jejak gear bawah tu. Macam mana nak jejak? Sebab gearnya tak matching dengan yang sebelah. Jadinya sekarang Nas yang pasang gearbox ni. Kita tengok Nas pasang gearbox ni. Gearbox 125Z sampai pun dah petang geng. Berapa jam? Nah masuk. Sekejap awak nak tunjuk. Kalau Nah masuk, saya masukkan. Sekejap, buat macam ni. Okey, macam gitu kan. Lepas tu kan, sebelum Nas masuk kan, Nah pastikan gear yang ni dia boleh main. Tengok kan tak boleh main kan. Dia boleh main macam ni. Maknanya Nah pasang macam ni, biar dia ke atas. Tahan pakai jari, biar dia boleh naik ke atas. Baru RPM 6 tak lebih dah. Macam mana dia boleh tahu motor aku laju Nampak angin nampak geng, dia pepah motor aku. Tak 1 2 3 sampai 6 RPM 6 tak lebih pun. Tapi angin dia kedua. Dia poyo geng. Mana tu? Macam bukan dia punya je. Betul tak masuk Nah. Kena tengok betul-betul masuk. Betul tak masuk rumah dia tu. Boleh masuk tak? Dia tak duduk kan? Tu maknanya dia salah. Okey, Nah keluarkan dulu. Okey, sekarang Nah tengok benda tu. Ini dah memang kat sini kan, sebab dia kecil. Sekarang benda tu, gear tu kan, dia kan dekat bawahan. Dia punya tu kan. Okey, maknanya Nah kena pasang benda ni dalam keadaan gear tu turun bawah terus. Okey, gearbox ni kan, dia macam gini tau. Kalau macam dia boleh turun bawah sampai macam gini kan, maknanya benda yang ketam ni kita pasang, kita kena buat dia memang boleh turun ke bawah macam itu Faham tak? Okey, maksudnya sistem ketam ni, dia punya ni jejak bawah. Okey, kalau kita pasang yang ni, okey nampak bawah tu dia jejak dengan casing kan. Okey, ini yang ni. Cuba kalau kita pasang yang ni, kita pasang yang ni, dia memang boleh jejak bawah macam itu, tapi dia toleh sini kan. Kalau kita pasang macam gini,
kalau kita pasang macam ni, gear tu akan terangkat Nas. Boleh pasang tapi nanti gearnya terangkat. Bila dia terangkat, ini adalah jejak bawah. Jadinya bila kita masuk gear, nanti gear bawah tu dah tak ada function. Maknanya benda tu, benda ni lah yang duduk dekat situ. Maknanya benda ketam ni dia boleh turun sampai jejak bawah ni. Okey. Okey, pasang. Okey. Dia macam tu. Trend Nas mainkan gear dia boleh naik-naik tak yang sebelah kelas tu? Sebelah kelas yang Nas pasang kali kedua tu. Boleh naik? Tak boleh kan? Kalau tak boleh, kita tak boleh pasang kan? Sekejap, bukan tu yang salah. Gearbox ni yang salah. Gearbox ni dia ada dua. Maknanya kita kena main-mainkan gearbox ni untuk jumpakan dia supaya dia boleh main. Kalau tidak nanti dia tak boleh masuk gear. Tak boleh ni. Dia kita kena keluarkan dulu. Kalau tidak nanti susah. Keluarkan, naikkan dia macam itu kan. Okay, Nas tahan gear dia. Okay, dia kan macam tu Lepas tu pasang ni. Tapi kena faham lah sistem dia tu Angkat sikit gear dia, bagi boleh masuknya tu. Okay, lepas tu ambil yang kecil tu, letak. Kalau macam itu tak boleh kan, terbalik kan. Lepas tu ambil yang ni lagi satu ni, pasang. Okay, lepas tu baru pasang gear, bom gear. Okay, macam biasa lah, cari yang paling rendah, Nas pasang yang bawah dulu. Naikkan ni. Okey, pasang yang bawah dulu. Dah masuk dalam bom gear? Okey, masukkan yang kedua pula. Dah? Kalau dah, yang dekat sub kelas tu pasang dulu sub dia yang pendek. Okey, masukkan yang bawah. Bawah tu tak masuk. Dah? Okey, masukkan yang atas. Tarik. Angkat gearbox. Angkat yang atas dulu. Angkat, masukkan dulu. Masukkan yang atas tu, masukkan terus kat dalam. Masuk tak? Betul? Okey. Lepas tu baru masuk sub dia. Lepas tu tahan yang bawah. Satu tahan yang bawah. Lepas tu masukkan. Ni kita kena angkat ni. Baru dia senang masuk. Okey, lepas tu try gear dia. Pusing sub kelas, pusing boom gear. Laju-laju. Jadinya dia kena macam tu Dia kena, benda tu boleh pusing surround sampai dinding. Dia okey lah. Dia kalau gearbox kita salah pasang, dia tak boleh, kita main-main gear tu dia tak boleh masuk gear dia. Boleh? Tengok. Dia macam gitu lah. Kalau kita nak ni, dia memang kena macam tu. Dia memang kena ganas-ganas sikit. Kalau macam gini ada problem Bukan sangkut, dah habis kan. Okey, dia kan line ni dia ada 1, 2, 3. Dia kalau kita tengok dia dah sampai dinding, kita dah masuk gear tu tak boleh pusing. Kita tengok line ni, mesti ada salah satu line tu dah jejak dinding. Kalau macam ini tu dia tak boleh pusing sebab line yang dekat sub kelas tu dah jejak dinding. Dia kalau kita salah pasang, dia tak boleh pusing terus tau.
Dia tak ada main-main macam itu. Nampak? Sekarang dah habis kan? Jadinya macam itu kalau nak pasang dia. Orang cakap benda tu bukannya kita kena ingat-ingat, kita kena faham benda tu macam mana. Dia kalau kita salah pasang, dia memang tak boleh pusing langsung macam ni. Dia kalau kita try kat bawah macam ni, memang kita kena goyang-goyangkan orang bagi dia. Sebab benda tu tak tegak. Jadinya kita kena main-mainkan dia. Tapi ni okey lah. Benda ni pula tajam, sakit tangan. Lepas tu dia tak ada minyak, dia kering. Lepas tu nanti korang tengok yang ni. Nanti kan korang nampak tak tu kaki 4 tu kan? Tengok nanti dia masuk dekat atas tau. Dia macam tu dia boleh masuk. Dia kalau kita salah, dia tak akan jadi macam tu Dia tak akan boleh masuk benda ni. Okey. Jadi kita dah siap pasang. Okey, sekarang kita pasang dia punya casing tengah Nas letak gam. Ya Allah casing tengah ni kita belum pasang gang bearing dia ya. Aduh, aku lupa. Sementara kita tunggu gearbox tadi, kenapa lah tak pasang. Allah. Pening. Dia 2-3 kali pergi kedai buat benda yang sama Kali pertama dia pergi kedai, dia sidainya aku 1 jam. Barang tak jadi. Pergi lagi sekali, dia sidainya lagi, dia lupa ambil ring. Macam-macam hal. Ini oil seal dekat grain sub tu. Dia duduk kat dalam tu. Okey, kita akan mesin sikit kat sini. Sebab aku tak faham kadang-kadang aku jumpa rumah oil seal macam gitu. Bekas orang congkil-congkil. Jadinya kat situ korang tak boleh main congkil-congkil. Nampak kan rosak teruk Jadi benda tu permukaan dia dah tak bulat. Kita kena voting sikit. Kita voting bukannya voting pakai mesin mata voting pakai mata kertas pasir ni. Okey. Jadi segitu je kita buang benda tu. Lepas tu kita lap. Kita letak minyak selender sikit kat situ. Sekejap jangan letak gam tu sebab lama lagi perjalanan ni. Nak masukkan oil seal, nak masukkan bearing. Lepas tu benda tu korang tekan pakai jari. Tapi biasanya 125Z susah Yang senang double R je. Ketat geng. Jadi kita kena cari barang. Pakai ni pakai ni gini. Jadi jauh lagi geng nak masuk ke dalam tu. Dia benda ni dia kena lepas daripada ni tau. Benda ni dia kena turun lagi. Tapi sekarang dah tak boleh masuk sebab dia sama rata dah. Dia dah sama rata dengan casing. Jadinya kita jet banyak mana pun dia akan pergi tahap tu je. Sebab ini dia dah sama rata dengan casing. Jadi kita kena cari barang lain untuk tekan. Kita pakai oil seal lama dia, kita sumbat kat situ. Lepas tu kita masukkan macam tadi. Jadinya dia nak rosak yang lama, jangan rosak kat yang baru. Sebaik ada lagi oil seal lama ni. Oil seal lama sampai terbelah 2. Dekat je benda tu, dekat center. Ikat Nas. Lagi sikit. Okey, buka balik. Buka. Nah, tengok. Tarik je bawah. Tengok oil seal dia dah jejak dinding belum? Belum, lagi sikit.
Lagi. Okey. Buka balik. Sekejap, yang sebelah sini belum. Sebelah atas. Okey, ikat balik. Okay, jadinya macam gitu Kita rosakkan benda ni tak apa kan. Kita rosakkan benda ni tak apa. Jangan kita rosakkan yang ini yang ini dia okey, nampak dia tenggelam sampai dalam. Dia punya oil seal ni jejak sampai dinding dia Nak pasang oil seal je satu hari Hey. Sebab rumah dia dah rosak tu. Kalau rumah dia tak rosak, dia okey. Dia akan jadi macam tu Dia rendah daripada lubang ni tau. Sebab kalau macam korang masukkan oil seal tu kan, dia tak rendah daripada lubang ni, nanti tuti tak boleh masuk kat sini tau. Tu yang problem tu. Bila tuti tak boleh masuk dekat bearing, biasanya orang akan pasang tak masuk habis. Nanti lubang oil seal ni dia tertutup lubang untuk tuti masuk kena bearing ni. Tapi rumah dia ni dah rosak teruk nak masukkan bearing tu. Sebab dia ada oil seal kan. Kalau ada oil seal kita kena pakai heater Tapi sebelum tu kita pasang dulu benda ni. Sebelum terlupa kat dalam ni tak ada stopper Ni stopper kat dalam. Dah siap kemas je Laju Laju geng Toyol kemas. Bagus je ni. Buka Habis dah bunyi pelik-pelik. Aku buka, aku tengok road dah terbarai. Aduh, gensap rosak. Dah hantar dah gensap dia tadi. Hakim pergi hantar. Dia kalau skru tajam ni kita tak boleh pakai cordless sebab benang dia senang rosak. Mata cap ayam patah mata geng. Hai, dedo mata patah. Ya Allah, hai. Toyol beli mata apa dah kat sini? Sakit otak lah petang-petang ni. Sebaik boleh keluar kadang-kadang mata benda ni, sepihan ni tak boleh keluar. Sebaik ni boleh keluar. Buang Yul kat dalam longkang. Bahaya ni. Mata tu dia bukan macam besi biasa. Dah lah mata tajam ada satu je. Jadinya kita tak sempat nak pasang benda tu. Sebab gearbox tu tadi 2-3 kali pergi press baru siap. Tak tahulah Toyol tu. Orang suruh buat lain-lain pula yang dia buat. Hakim datang, dia ambil barang, dia hantar barang. Dia ambil barang, dia hantar barang. Tu dia hantar tu. Depan ni dia boleh dua cara. Satu tambah wasir dekat disk. Dia kalau tambah wasir kat disk macam tak lawa. Nampak daripada depan orang nampak wasir 3 keping. Aduh, macam buruk. Macam buruk. Okay, jadinya enjin ni aku tak sempat nak pasang geng. Sebab gearbox tu tadi dua kali pergi hantar press. Kali pertama hantar press, Toyol pergi pasang 2 pula gear. Orang suruh tukar gear 6 je. Dia pergi tukar dengan gear 1 ke gear berapa tadi yang atas sekali tu. Dia pergi tukar sekali. Ya Allah, pening kepala geng. Bila sebelah tu besar, jadinya bila kita letak gear, satu gear dia besar, jadinya dia tak boleh melekat. Aku cakap kenapa tak boleh melekat? Kejap kita tengok dia pergi tukar gear tu. Jadinya kita sambung esok Sebab tadi aku rana barang 125Z ni dah. Jadinya macam dah petang sangat baru boleh nak pasang. Jadi tak sempat. Esok lah kita sambung buat motor 125Z ni Sebab 125Z ni dah tak ada apa dah ni. Barang-barang dia semua dah cukup dah. Aku rasa tinggal beli clutch plate dia je. Clutch plate je yang tak ada lagi. Bearing semua dah beli. Jadinya kita sambung esok pasal motor ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey!